Bila dibawa ke hospital, rupa-rupanya beliau telah diuji dengan sakit leukemia. Sampai sekarang dah sebulan masih tertahan di hospital dalam keadaan tidak tahu apakah hari esoknya masih perlu ditahan di hospital ataupun dah boleh keluar. Jadi bila saya duduk dalam keadaan sedih, saya bayangkan saya duduk di tempat beliau, maka uh, saya akan berasa gelisah. Sebab apa? Sebab nikmat sihat yang ada dalam diri kita ditarik secara tiba-tiba. Yang tanpa kita, mungkinlah tanpa kita buat salah, tanpa kita buat dosa. Tapi Allah tarik nikmat sihat daripada kita. Maka kita akan rasa gelisah. Akan rasa, kenapa aku? Kenapa aku yang ditimpa dengan ujian ini? Tetapi orang yang ditimpa dengan ujian, dia cepat belajar. Dia cepat belajar bahawasanya sampai bila? Sampai bila dia nak menafikan qada dan qadar yang telah Allah tuliskan? Sampai bila? Sampai bila nak nafikan? Apabila uh, beliau mula menerima ujian yang Allah telah tetapkan, maka setiap masa senyumanlah terpampang di wajah beliau. Masya Allah. Saya sangat mengagumi kesabaran dan ketabahan seorang pelajar yang baru sahaja berusia 20 tahun telah diuji dengan sakit yang sangat berbahaya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan yang kita nak bincangkan di sini, bagaimana dengan sekelip mata sahaja Allah SWT boleh menguji kita seperti mana yang telah tertulis di Lauh Mahfuz bahawa nasib kita adalah sekian-sekian. Jadi, kalaulah kita ini seperti disebutkan di dalam ayat ini, idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat gelisah. Maka apabila kita terus dengan gelisah, selama-lamanya kita akan cuba menafikan, maka kita tak akan rasa tenang. Kita akan sentiasa gelisah. Gelisah yang berpanjangan. Okey, apa beza halu'a? Tadi halu'a gelisah juga. Jazu'a gelisah juga. Okey. Jazu'a ni gelisah dia sikit. Tapi halu'a ni gelisah yang berpanjangan. Mula-mula kita gelisah, jazu'a. Kita rasa, kenapa aku? Tapi jika kita terima qada dan qadar, maka kita tak masuk kepada halu'a. Kalaulah kita tu sentiasa menafikan dan tak akan menerima sampai bila-bila, maka kita akan termasuk dalam golongan halu'a, berhati-hati. Kerana itu adalah sifat orang kafir. Halu'a ini adalah sifat orang kafir. Kita sebagai orang yang beriman, kita tak boleh ada sifat halu'a. Ya, jazu'a sekejap tak apa. Ya, mula-mula kita terima berita musibah, maka kita jazu'a sebentar, kita gelisah sebentar. Tapi ubah perasaan gelisah kita itu dengan menerima. Ya. Apabila kita mula menerima, maka keajaiban akan mula datang. Ya, kita terima yang diri kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berasa tenang. Kita tak akan masuk dalam orang-orang yang tergolong seperti mana Allah sebut halu'a, di dalam keadaan gelisah yang berpanjangan. Terima, tuan-tuan puan-puan, terima. Kerana itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terima. Ya. Jadi
Allah tempelak lagi, kan? Manusia ni macam ni lah, kan? Bila dia ditimpa dengan kesusahan, dia gelisah. Tapi bila dia diberikan kesenangan, ini Allah sebut wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ia beroleh kesenangan, ia menjadi sangat bakhil, kedekut. Ini sifat orang kafir. Bila dia kaya, dia tak keluarkan zakat. Sebab dia bukan orang Islam. Jadi, itulah teguran Allah SWT kepada kita. Kita susah ke, kita senang ke, kita jangan jadi macam orang kafir. Okay? Kita jangan jadi macam orang kafir yang sentiasa gelisah. Duit sentiasa rasa tak cukup. Tak cukup, tak cukup. Gelisah. Buka akaun, hari-hari buka akaun, tak cukup, tak cukup. Gelisah, gelisah. Macam mana nak dapat duit lagi? Macam mana nak dapat duit lagi? Gelisah. Tapi bila Allah dah bagi duit, Allah dah bagi senang, rasa jadi kedekut. Lupa. Lupa saat sedang gelisah. Lupa saat sedang mencari duit. Lupa saat tiada kesenangan. Lupa. Sebab dah senang. Lupalah ketika susah. Ini adalah teguran daripada Allah SWT yang kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Jadi, apakah amalan-amalan? Ada sambungannya. Apakah amalan yang boleh membuatkan kita tenang kalau kita gelisah? Kalau kita gelisah, apakah amalan yang boleh buat kita tenang? Seperti mana yang disebutkan dalam sambungan ini ialah alladzina hum ala salatihim daimun, iaitu mereka yang sentiasa mengerjakan sembahyang, selalu melakukan sembahyang. Makin gelisah, makin kita sembahyang. Makin kita gelisah, makin kita sembahyang. Itulah yang amalan yang kita boleh lakukan sebagai orang yang berasa gelisah. Tuan-tuan perempuan yang nak bantu saya boleh tulis di ruangan komen apa sahaja yang tuan-tuan rasa penting untuk dijadikan sebagai nota. Okey? Tengoklah bahawa inilah amalan yang Allah ajarkan kepada kita. Bagaimana untuk kita dapatkan hati yang tenang? Pertama sekali iaitu kita sentiasa mengerjakan sembahyang. Lagi kita gelisah, lagi kita tunaikan solat. Bukan sekadar solat fardu 5 waktu sahaja, bahkan kita tambah lagi dengan solat-solat sunat. Kerana waktu kita solat, kita akan lupakan segala ujian yang Allah telah berikan kepada kita di dunia ini. Sebab waktu solat itu ialah waktu kita sedang berdua-duaan, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira. Tak ada gangguan. Nabi nak berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga yang Allah pesan kepada kita, kan? Apabila kita gelisah, maka sentiasa tunaikan salat. Bukan makin gelisah, makin tinggalkan salat. Itu terbalik. Itu sifat orang munafik. Sifat orang-orang orang yang malas. Jadi, semakin kita gelisah, semakin kita tunaikan salat. Okey? Mudah-mudahan kita akan berasa tenang. Bukan kenapa? Kerana walaupun Allah dah berikan kepada kita kesusahan di dunia, tetapi Allah sedang sediakan kesenangan kepada kita di akhirat. Asbab pahala solat yang kita kerjakan. Solat yang dikerjakan dalam keadaan kita ditimpa musibah, solat yang sangat-sangat berkualiti. Solat-solat yang sangat khusyuk. Kerana kita mendambakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa tu kita dah lupa dah apa yang kita nak, selain daripada kita nak Allah mudahkan
urusan kita di dunia. Baik, kita sambung lagi. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ya, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Lis-sa'ili wal mahrum, kepada orang yang miskin dan kepada orang yang miskin tapi tak meminta. Okey. Ini kita nak masuk yang kedua. Bagaimana amalan untuk kita mendapat ketenangan. Um, saya bagi kisah lah. Saya bagi kisah. Saya boleh bagi kisah apa yang berlaku di sekitar saya. Ada di sekitar saya ni satu orang hamba Allah yang baru sahaja diuji dengan breast cancer. Jadi sepanjang 40 tahun tidak pernah ada sakit, tapi akhirnya pada umur 40 lebih, 40-an, diuji dengan breast cancer dan menyebabkan perlu membuanglah salah satu breast untuk membuang sel-sel kanser tu. Jadi sebagai orang yang berada di tempat itu, sangatlah berat untuk menerima ujian ini. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang isteri, memikirkan bagaimana pandangan suami kepada dia selepas itu. Memang rasa gelisah, memang rasa berat, sampai kan boleh mempengaruhi fokus dalam kerja kerana memikirkan kenapa aku yang kena. Tetapi bagaimana hamba Allah ini menukar cara penerimaan daripada gelisah kepada menerima. Ya, daripada gelisah sekejap, tukar kepada terima. Aku terima ini ujian Allah SWT kepadaku di dunia, maka aku kena buat sesuatu menunjukkan yang aku terima ujian Allah. Iaitu apa? Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka yang memberikan harta mereka kepada orang miskin. Orang miskin ada dua jenis. Orang miskin yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tahan diri dia daripada meminta. Dalam ayat ini, lis-sa'ili wal mahrum. Lis-sa'ili itu orang miskin yang meminta-minta. Al-mahrum ni orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi, untuk menerima ujian daripada Allah SWT, kita ada harta yang mungkin dah tak bermanfaat untuk kita. Kalau kita dah terlantar sakit, dah tak bermanfaat dah harta-harta itu untuk kita. Nanti harta-harta itu akan jadi rebutan keturunan kita ke, adik-beradik kita ke. Maka cara yang terbaik ialah keluarkan harta itu daripada pemilikan kita dan pindahkanlah kepada mereka yang memerlukan. Tinggalkan sekadar yang kita perlukan sahaja. Pedulikan apa yang nak berlaku 20 tahun lagi, pedulikan apa yang nak berlaku 50 tahun lagi. Kita hanya simpan apa yang kita perlukan sahaja. Lebihan yang kita tidak perlukan, kita pindahkan kepada orang miskin yang tidak berharta, yang memerlukan kepada bantuan tanpa kita perlu menunjukkan tindakan kita tu. Kita buat dalam keadaan senyap, kita buat dalam keadaan rahsia. Yang penting kita nak beriman dengan ayat Allah ini, iaitu mereka yang diuji, mereka yang berasa gelisah, apa yang mereka buat? Mereka mengeluarkan harta-harta mereka dan memindahkan kepada orang-orang miskin. Itu yang nombor 2. Ya. Itu cara kita menerima. Cara kita menerima ujian, kita tunjuk kepada Allah SWT, Ya Allah, aku terima ujian yang kau berikan kepadaku, maka inilah sedekah aku pada jalanmu, inilah infak aku untuk aku ditambahkan bahagian di akhirat nanti. Maksudnya, engkau tukarkanlah kesusahan aku di dunia ini menjadi kesenangan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perempuan, seronok tak jadi orang yang beriman?
Ya, seronok. Kita tak akan rasa ujian Allah di dunia ni berbekas di hati kita. Tak rasa. Sebab kita tak lekat dunia tu dalam hati. Kita mendambakan akhirat. Jadi, segala harta yang ada pada kita, maka kita pindahkanlah kepada orang miskin dan mereka akan manfaatkan untuk keluarga-keluarga mereka, insya-Allah. Dan yang seterusnya, yang tadi yang kedua, sekarang kita masuk yang ketiga. Okey. Yang ketiga, orang yang berasa gelisah, bagaimana cara dia nak tukar daripada penafian kepada penerimaan. Yang ketiga ialah ayat walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka percaya kepada hari pembalasan, iaitu hari hari kiamat. Okey, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari akhirat. Okey. Kenapa orang yang gelisah dia boleh tenang kalau dia percaya kepada hari akhirat? Jawapan dia begini. Kerana kita beriman bahawasanya hari akhirat itulah hari yang kekal abadi. Hari di dunia ini adalah hari yang sementara. Jadi kita diuji di dunia dengan apa sebesar mana musibah sekalipun, hanya di dunia sahaja. Apabila kita mati, kita akan berpindah ke alam yang lebih baik, yang selama-lamanya baik, yang sangat baik daripada hari di dunia. Saya bagi contoh lagi bagaimana ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang OKU, yang cacat. Bagaimana mereka bersabar dengan ujian Allah, diberikan anak-anak yang tak biasa macam orang lain, yang tak normal macam orang lain. Kadang-kadang boleh terima, kadang-kadang bila anak tu dah melampau, menangis, merayu-rayu kepada Allah, kan, meluahkan segalanya kepada Allah, kan. Kita rasa gelisah, kita rasa tak tenang hati bila melihatkan anak kita yang serba kekurangan. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita terima dan kita beriman dengan hari akhirat. Maksudnya keletihan kita, kepenatan kita itu hanyalah setakat di hari dunia sahaja. Di akhirat nanti Allah tak akan uji kita bagaimana Allah uji kita di dunia. Maka selama kita hidup, selama kita belum mati, bersabarlah dengan ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Bersabarlah dan jalanilah ia sehingga habis. Jalanilah ujian itu sehingga ke penamat. Sepanjang kita diuji, sepanjang kita berada dalam tempoh ujian, jangan kita berangan-angan. Jangan kita berangan-angan nak jadi macam orang tu, nak jadi macam orang ni. Jangan. Kita hiduplah dengan apa yang kita ada. Kita ada kekurangan, kita hiduplah dengan kekurangan kita. Kita ada ketidakcukupan, kita hiduplah dengan ketidakcukupan kita. Sampai kita habis, sampai kita mati. Sampailah tamat masa kita di dunia ni. Hiduplah dengan segala kekurangan itu. Terima segala kekurangan itu. Kerana orang-orang beriman ni dia percaya hari akhirat itu adalah lebih baik dan telah disediakan ganjaran yang besar berbanding apa yang ada di dunia. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh dan jangan lihat kehidupan orang lain. Jangan lihat kehidupan orang lain. Setiap orang hidup dengan hidup dia. Setiap orang hidup dengan hidup dia dan insya-Allah kita akan dapat ketenangan. Ya, kita akan dapat ketenangan. Itu yang ketiga lah. Dan yang keempat, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Dan mereka yang takut ditimpa azab Tuhan. Okey, ini yang keempat. Yang kita nak dapatkan ketenangan ialah kita sentiasa ingat bahawasanya bila kita diuji, kita kena sabar.
bimbang kalau kita tak sabar, Allah turunkan azab kepada kita. Allah turunkan azab yang lebih dahsyat kepada kita. Ya, kita orang yang beriman, kita percaya biyadihil khair. Okay? Di tangan Allah itu, pada kuasa Allah itu kebaikan. Tapi Allah juga menaturkan azab. Sebab itulah kita orang beriman, sebelum kita keluarkan kata-kata yang bukan-bukan, ya Allah kenapa aku, ya Allah kenapa engkau zalim kepadaku, contohnya, takutlah azab Allah, takut azab Allah. Ya, tahan diri kita daripada terus berada dalam keadaan gelisah, menafikan qada dan qadar Allah kepada diri kita dengan kita takutlah kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara. Itu yang keempat. Dan ada lagi lah yang seterusnya. Nanti tuan-tuan puan-puan tandalah muka surat ini, muka surat 569 surah Al-Ma'arij, dan bacalah sehingga bermula daripada ayat 19 sehingga ayat 35. Okey. Tulis, siapa boleh tulis kat komen surah Al-Ma'arij ayat 19 sehingga ayat ke-35. Itu adalah tadabbur kita yang pertama. Bagaimana kita nak tengok dalam potongan ayat ini, Allah berikan kepada kita beberapa kaedah untuk kita menjemput rasa tenang dalam hati kita. Baik, seterusnya saya nak kongsikan berkenaan dengan ayat yang lain. Kita tinggal lagi 9 minit, insya-Allah. Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan ayat pada surah Al-Isra'. Surah Al-Isra' ni menjadi saksi bagaimana ketika saya sedang mengaji, ketika saya sedang menuntut ilmu, saya berasa sangat gelisah kerana jauh daripada keluarga, kemudian duduk di tempat yang asing. Saya dulu duduk di, waktu tingkatan 1 sampai tingkatan 5, saya belajar di Kelantan. Rumah saya di Penang, tapi belajar di Kelantan. Jadi saya rasa takut, saya rasa jauh, saya rasa terasing. Jadi hari-hari saya rasa nak berhenti. Saya rasa nak berhenti sekolah. Tapi bila saya lalu muka surat ni 290, sentiasa memberikan ketenangan. Sentiasa memberikan ketenangan. Tambah-tambah lagi ayat yang nombor 82. Saya bacakan sedikit. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bila sampai ayat ini, saya terus terkenangkan ketika mana saya berada dalam keadaan sangat gelisah, sangat sukar setahun yang pertama. Sentiasa ayat ini menemani saya. Bila saya gelisah, saya percaya bahawasanya Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan puan-puan, bila gelisah, bila rasa bermasalah, janganlah cari perkara yang bukan-bukan. Janganlah cari ketenangan dengan cara yang bukan-bukan. Carilah ketenangan dengan membuka Al-Quran. Carilah ketenangan dengan membuka Al-Quran. Itu yang kelima dah yang saya share. Yang saya nak share hari ini, itu dah masuk yang kelima dah. Bukalah Al-Quran, carilah ketenangan menerusi tadarus Al-Quran, menerusi tilawah Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran sebab kita sedang membaca kalam Allah. Ya, ada mukjizat padanya, dia akan memasukkan perasaan tenang dalam hati kita. Ya. Dan mungkin yang terakhir lah ya, sebab sekarang dah 24, yang terakhir
apa yang kita boleh lakukan ialah kalau ada kemampuan, pergilah ke tanah suci untuk mengerjakan umrah ataupun haji. Itu juga merupakan cara yang paling berkesan untuk kita menenangkan hati kita apabila kita berada, kita menjejakkan kaki ke tanah suci, kita akan melihat Kaabah yang mana Allah telah turunkan kepada Kaabah itu rahmat. Bagi orang yang melihat ada 20 rahmat. Bagi orang yang bersalat ada 40 rahmat. Bagi orang yang bertawaf ada 60 rahmat yang disediakan oleh Allah SWT setiap hari di Kaabah itu. Ya. Jadi kalau ada kemampuan, carilah ketenangan dengan mengerjakan ibadah umrah dan haji. Maka di situ kita akan rasa ketenangan, kita akan rasa keseronokan, kita akan lupakan segala masalah-masalah yang sedang kita lalui. InsyaAllah, bukan kita lari daripada masalah, tapi itu adalah beberapa cara orang-orang yang beriman mendapatkan ketenangan apabila berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kira cukup sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Saya doakan tuan-tuan perempuan sentiasa diberikan ketenangan oleh Allah SWT, lebih-lebih lagi melalui pembacaan Al-Quran. Ya, itulah perkara yang paling cepat kita boleh lakukan apabila kita mempunyai masalah, kita mempunyai kegelisahan, maka cepat-cepatlah pergi ambil Al-Quran untuk baca. Dan melalui baca itulah Allah akan turunkan ketenangan dalam hati kita. Selain daripada perkara-perkara yang kita dah bincangkan tadi, jangan lupa surah Al-Ma'arij ayat 19 sehingga ayat 35, sentiasalah tadabbur, sentiasalah jadi rujukan apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah yang besar. Okey, jadi itu sahaja untuk pagi ini. Saya serahkan kembali kepada moderator lah. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan Al-Fadil Ustaz Fitri. Mohon maaf juga Ustaz daripada saya. Sebenarnya tadi masa opening